Assalamualaikum. Hari ini kita sambung pelajaran kita bab 12 iaitu pengendalian data. Okey, dalam pengendalian data, okey, kamu kena faham berkaitan dengan statistik. Okey, cikgu sebut dulu statistik, bukan soalan statistik. Lagi kita pergi kepada soalan statistik. Okey, statistik bermaksud bidang matematik yang berkaitan dengan mengumpul, menyusun, mencatat, mewakili, mentafsir dan menganalisis data. Okey, jadi statistik ni adalah satu bidang dia kena kumpul maklumat, susun, catat, wakilkan dalam bentuk graf ke, catat palang ke. Okey, so jadi lepas tu kita tafsir daripada graf tu, lepas tu dan kita buat analisis. Okey, jadi banyak step dia. Jadi sebelum kita nak kumpul data, kita kena ada soalan statistik. Okey, soalan statistik iaitu soalan yang boleh dijawab dengan mengumpul data. Okey, tadi cikgu cakap statistik dia berkaitan dengan kumpul data, susun data, catat data, banyak step dia. Jadi, langkah pertama kita pergi satu-satu dulu. Jadi, hari ni kamu akan belajar berkaitan yang langkah pertama iaitu soalan statistik. Soalan statistik ni ialah soalan yang boleh dijawab dengan mengumpul data, dan terdapat keragaman atau ubahan dalam data tersebut. Okey, contoh soalan statistik kita ialah berapakah tinggi murid dalam kelas 1 amanah? Okey, ini adalah soalan statistik. Jadi, memanglah dia tanya soal tinggi berapa pelajar itu murid dalam kelas 1 amanah. Jadi, kita kena ukurlah setiap pelajar, setiap murid dalam kelas 1 amanah. Ini adalah soalan statistik kerana terdapat kebolehubahan dalam tinggi murid. Okey, tadi kan ada perkataan kebolehubahan. Misalnya, maksudnya ukuran dia tak serama lah. 150 cm, 156. Jadi data untuk ukuran tu berbeza-beza. Ada yang sama ketinggian. Okey, ada yang tak sama. Macam itulah kebolehubahan tu maksudnya. Okey, seterusnya, apakah makanan kegemaran murid kelas 1 amanah? Jadi, makanan kegemaran murid kelas 1 amanah kita boleh rekodkan juga. Jadi, kita tengok keterangan terdapat keragaman dalam jenis makanan iaitu contohnya nasi lemak, mi goreng, laksa dan sebagainya. Jadi, daripada sini kita boleh sahkan keragaman dia. Jadi, kita boleh catat makanan kegemaran tu. Jadi dia adalah merupakan soalan statistik. Selepas kita tengok soalan statistik, daripada soalan tadi nak catat makanan kegemaran kelas 1 amanah. Jadi langkah seterusnya kita akan kumpul data. Untuk nak mengumpul data ni kita ada 4 kaedah. Kita boleh temu bual, kita boleh tanya kawan kita si mailing ni, kamu suka makan apa? Tu macam tu, itu adalah nama temu bual. Takkan nak kita tengok mailing tu kita tahu. Kita boleh scan badan dia. Kata dia suka makan apa? Tak boleh. Jadi kita kena tanya dia. Okey. Kemudian tinjauan. Tinjauan ni misalnya program TV yang digemari oleh murid, kita boleh tinjau. Okey, kita keluarkan senarai. Satu senarai bagi kat pelajar, pelajar tik. Program apa yang dia suka. Macam tu. Okey. Kaedah seterusnya pemerhatian. Okey, kalau kita nak buat pemerhatian, misalnya bilangan kereta yang melalui satu persimpangan jalan raya setiap jam. Jadi kita kena tengok. Kena kira ke. Macam tu. Berapa kereta sesak, kena duduk kat tempat yang kita nak kaji. Maksudnya kita kena perhatikan. Okey, tu pemerhatian. Eksperimen. Misalnya suhu air panas yang menyejuk setiap 5 minit. Jadi dia nak ukur suhu air panas ni yang sejuk setiap 5 minit. Jadi mula-mula air panas dia letak termometer. Jadi setiap 5 minit dia catat suhu. Setiap 5 minit dia catat suhu. Jadi tu namanya eksperimen. Okay, ada 4 kaedah kat sini yang patut kamu tahu. Okay, seterusnya
Data tu kamu kena tahu dia ada data, ada dua jenis, kategori dengan numerik. Data ni terbagi kepada dua, cikgu ulang. Data kategori, data numerik. Okey, data kategori ni merujuk pada mengukur ciri-ciri. Okey, untuk mengukur ciri-ciri. Okey, tidak boleh diukur secara berangka, tapi boleh diuraikan. Contohnya jantina, warna, kereta, perisa gula-gula, kumpulan darah. Dia ni boleh ukur ke? Perisa gula-gula. Dan contohnya perisa macam gula-gula ni kita buat strawberry, coklat, mint, macam tu. Kumpulan darah ada A, ada O, ada B, AB, macam tu. Dia dipanggil data kategori. Data numerik pula itu mengukur kuantiti. Okey. Mengukur kuantiti maksudnya nak ukur ketinggian tu boleh lah. Dipanggil data numerik. Diukur menggunakan angka. Okey, jadi kalau kita nak ukur ketinggian, dia ada mungkin tinggi kamu 150 cm, 145 cm. Itu dipanggil data numerik. Kita tengok contoh dia bagi. Bilangan buku yang dibaca seminggu. Jadi kita boleh kira. Ukur kuantiti dia. Tinggi pemain badminton. Sama macam cikgu Habah. Tinggi pelajar kelas 1 amanah, tinggi pelajar kelas kamu. Okey, jadi masa bersenam kita kena catatkan. Pelajar A senam berapa minit, pelajar B tak bersenam langsung. Jadi dia data yang boleh diukur, dia melibatkan angka. Okey, sekarang kita tengok contoh. Kat sini ada 3 contoh. Jadi kita tengok kita nak jawab apa. Okey, so jadi klasifikasikan. Klasifikasi ni maksudnya kita kelaskan data berikut, data yang ada kat sini kepada data kategori atau data numerik. Okey, tadi cikgu dah terang data kategori dengan data numerik. Okey, A, suhu badan setiap murid. Suhu badan setiap murid. Suhu badan dia boleh melibatkan angka kan. Suhu 37. Okay, suhu 36, suhu demam apa? 39, 40. 40 tu demam panas lah. Okey, so jadi data untuk soalan A ialah data yang boleh dikira, diangka, ada tulis, diukur. Jadi namanya data numerik. Okey, B pula bilangan pokok yang ditanam di setiap daerah. Nama dia pun bilangan. Bilangan kompom lah boleh kira. Jadi jawapan dia data numerik. Okey, C pula. Punca kemalangan di jalan raya. Kita boleh kira ke punca? Kita boleh nyatakan punca, tapi kita tak boleh ukur. Dia tak melibatkan orang kata apa? Angka. Tapi kita boleh jadikan punca tu 100%. Punca dia apa? Kita sebut lalai. Kondisi kenderaan. Keadaan kenderaan tu lah. Ni kenderaan. Daripada sini kita boleh buat peratus apa semua. Tapi data ni awal-awal ni dia ialah data yang tak boleh diukur. Jadi data dia yang tak boleh diukur ialah data kategori. Itu saja. Seterusnya kita pergi kepada membina jadual kekerapan. Okey, data berikut menunjukkan bilangan anak dalam setiap kumpul keluarga bagi 20 buah keluarga. Okey, dalam ni ada data untuk 20 keluarga. Kita tengok cukup 20 keluarga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kat sini ada 10, dia ada 2 baris, maksudnya 10 kali 2. Jadi cukuplah 20 orang. Okay, betul. So organisasikan data itu dengan membina jadual kekerapan. Okey, sekarang kita nak membina jadual kekerapan. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, sekarang cikgu dah bina satu jadual, iaitu jadual kita ada 3 kolom, 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom. Kolom pertama ialah bilangan anak, kemudian gundalan dan kekerapan. Okey, jadi kita akan pindahkan data yang bilangan anak ni kepada dalam bentuk jadual. Cara dia macam ni. Okey, jadi bilangan anak ada apa? Anak-anak kosong, tak ada anak langsung.
Ada anak seorang. Lepas tu ada anak 2. Ada anak 3 orang pun ada. Ada anak 4. Ada lagi 5 orang. Tak ada anak 5 orang. Tak ada kan? 5 orang anak tak ada kan? Okey, tak ada. Kita buat sama 4 je lah. Okey, jadi kita buat macam ni. Kena ingat. Potong ni. Okey, bilangan anak 2 orang. Potong. Tulis kat sini. Anak 2 orang. So, 1. Okey. Tak ada anak langsung. Potong. Tulis 1. Okey. Ada anak 1. Potong. Tulis 1. Potong. Anak-anak 1. Tulis kat 1. Kamu kena ingat. Potong, tulis. Lepas tu nak menyembang orang tu tak apa. Okey. So, 2 orang anak. 1. Okey. Ni seorang anak. Lagi 1. 3 orang anak. 3. Jangan salah masuk loh. Okey. Kosong anak. Okey. Tanda. 4 anak. Tanda. 3 anak. Tanda. 2 anak. Sini. 4 anak. Tanda. 1 anak. Tanda. Kosong. Cikgu dah salah tanda ni. Kita ni kat sini. Allah. Patutnya 1 anak. Kalut sangat. Kita buat tanda-tanda. Okey, kosong baru sini. Okey, kita semok balik. Dah salah ni. 1 kita baru 14 kan. 3 campur 7. 3 campur 7. 3, 4, 7. 7, 10. Betul 14. Okey, 2 anak. Jadi jangan kalut-kalut. 2 anak. Okey, potong. Tanda. 1 anak. 1. Tanda. Kosong anak. Tengok jadi salah lagi. Mulut lambat. Aduh. Kita start tang 1 ni. Allah, lebih. Okey. So jadi 1 ni. Dekat sini 1. Kita tak buat lagi. Kita nak bagi jadi 5. Kita ni 1, ni 2, ni 3. Kalau 4 tanda. Kalau 5 di situ. Jadi kita nak buat tanda tu. Jadi potong tu. Ni 5 lah maksudnya ni. Kalau macam ni 5. Okey, kosong anak. 1. Tanda. Okey, lupa tanda pula dah. 2. Ni dah 4. Nak tanda je. 5 macam tu. Okey, 2. Tanda. Tak potong lagi. Lupa. Okey, so 3. Potong. 3 macam tu. Okey, so bilang 1, 2, 3, 4. Ada 4. Tulis tangga kekerapan yang 4. Ni kalau seketui ni cikgu kata 5 ni kan. Okey, ni seketui 5. Okey, seketui 5 campur 1, 6. Ni 3. Ni 2. Bilang cukup tak? 4 campur 5, 9. 9 campur 5, 9 campur 6, 15. 15 campur 3, 18. 19, 20. Okey, cukup. Baru cukup 20. Okey, jadi cikgu kata buat hati-hati. Potong tanda. Potong tanda, jangan kalut-kalut. Buat tenang. Kalau kalut jadi macam tak salah. Okey, so buat dengan keadaan tenang. Jadi hari ni kita belajar ini saja. Terima kasih. Selamat belajar.